Kali ni kita akan pergi pula kepada linear equation. Okey, kita tengok dulu apa itu linear equation Okey, linear equation, a first order differential equation is linear if it can be written in the form of dy over dx plus pxy equal to qx. Okey, so nak tahu benda ni linear ke tak, senang saja kita tengok. Kita tahu ni first order memang dy dx saja. Kita hanya ada satu variable y. Okay, y hanya buat satu saja di sini dan dia ada hasil darab dengan function of x equal to also function of x juga. Okay, saya pakai p and q maksudnya ada melibatkan dua function of x. So di sini kita automatic boleh identify dia punya ini adalah linear sebab kita boleh nampak paling senang nak tengok. Okay, so ini adalah orang kata dia punya standard form of linear equation. Okay, kita tengok, tak kisah walaupun koefisien depan ada nilai 1 ke, ada x ke, yang penting kita nampak y sahaja di sini. Y power of 1 equal to qx. Okay, contohnya lah kalau kita ada, katakan saya ada negatif x dy dx tolak 2 y equal to 3. Contohnya macam di sini. Ini pun automatik kita boleh nampak linear walaupun ada koefisien depan ke, ada function apa ke, kita boleh jadi nampak dia adalah linear. So kita boleh tengok kalau kita ubah jadi dy dx, maksudnya setiap satu persamaan ni kita divide by x. So kita akan jadi dy dx saja yang depan, yang ni bahagi x, y, 3 ni pun bahagikan dengan x. So inilah satu function of p kita, ini adalah function of qx kita. Y kita hanyalah satu sahaja. So di sini automatik kita boleh nampak dia adalah linear equation. Kita tengok macam mana nak solvekan kita punya solution linear equation kita. So step pertama, seandainya kita ada apa-apa nilai, ada apa-apa DE, kita cuba rewrite kita punya equation in the form of like this, macam saya dah tunjuk tadi. Okay, kita boleh rewrite kepada yang di sini. Apa nilai yang di depan dy, kita kena bahagikan. Kita nak jadikan coefficient of dy dx adalah 1. Okay, tak ada apa variable ataupun nilai di depan dy dx. So kalau ada, kena bahagikan semua dengan nilai our dy dx kita punya depan. Okay, itu sahaja yang pertama. Yang kedua, kita akan cari integrating factor. Notation, simbol dia is a raw. Okay, di mana kita pakai formula raw equal to e power of integrate of px dx. Maksudnya first kita kena cari px kita apa ni, kita identify p kita kena integrate dia. Okay, bila dah integrate, lepas tu masukkan saja e power of apa jawapan kita, itu adalah kita punya integrating factor ataupun raw kita. Kemudian apa yang kita buat, kita multiply kita punya raw kita ataupun integrating factor kita dalam semua equation kita di sini, dy dx ni. Maksudnya kita kena raw dalam dy, raw ni darab dengan pxy, raw ni akan darabkan dengan qx. Dan apabila kita dah darab, kita akan jadikan dia in term of macam ni. Okey, ini sebenarnya jadi sebabnya kalau kita differentiate raw y, kita akan dapat yang selepas raw ni. Maksudnya kalau kita multiply dulu, okay, saya multiply dulu raw, kalau saya darabkan tambah raw px y equal to raw qx. So di sini sebenarnya dia adalah merupakan derivatif daripada py raw y kita, di mana kita pakai product rule. So product rule dapatlah benda yang di sini. So kita di sini ubah secara backward jadi yang di belakang ni equal to raw qx. So itu yang kita akan tulis dia jadi macam di sini. Okey, dah dapat yang di sini. Apa yang kita buat adalah, okey, kita integrate kiri dan kanan, integrate both side. Maksudnya kita integrate, okay, saya tulis bawah dia, kita akan integrate d over dx raw y. So ini adalah function of x semua betul, kita integrate respect to dx, dan
equal to belah kanan integrate of raw qx dx. Kita integrate respect to x. So ini yang kita akan dapat. Bila kita integrate raw, integrate bertemu dengan differentiate, maka yang tinggal di sini adalah raw y sahaja. Yang di kanan ni masih kita integrate. Kita kena integratekan dia. So itu sahaja yang kita kena buat. Kita integrate lah yang belah kanan. Buatlah sampai habis. Maka kita akan dapatlah jawapan. Kita last kali dah dapat jawapan. Pindahkan raw kita ke sebelah ataupun integrating kita ke sebelah. Maksudnya kita nak y sahaja. Kita akan jadikan dia y dengan cara 1 per raw integrate of raw qx dx. Ini sahaja yang kita akan dapat. Okay, kita tengoklah macam mana kita nak solvekan kita punya equation. Melibatkan linear equation. Okay, kita tengok example di sini. Okay, example kata solve the equation 2 dy dx plus 4xy equal to 4x. Automatik kita nampak y hanya satu saja kat sini dan dia ada hasil tambah dengan dy. Maksudnya kita boleh tahu dia adalah linear equation. So step pertama apa yang kita buat adalah kita jadikan dia in term of dy over dx first. Nak jadikan dy dx macam mana? Bahagi. Ni 2 betul, coefficient 2. Bahagikan semua dengan 2. Maksudnya 4 over 2xy. Yang belah kanan 4x over 2. 2 bahagi 2, sebab tu jadi 1. Dan kalau kita simplifykan dia, kita akan jadi dy over dx tambah 2xy equal to 2x. Okay, so ini kita dah tahu. So bila dah sampai first step kita, okay, untuk second step senang cerita, kita identify dulu apa px kita, apa qx. So px kita adalah 2x ni yang depan ni. Kita tak ambil y, kita ambil nilai 2x tu saja. Yang qx ni pun di sini sama juga dengan 2x. So itu adalah step 1 kita. Kita dah tahu. Lepas tu kita identify P and Q. Okey, untuk step kedua pula apa yang kita boleh buat? Kita cari integrating factor. IF saya tulis integrating factor ataupun dia adalah kita punya raw. So formula of raw adalah E power of integrate Px dx. Di mana Px kita tadi apa dia? 2x dx. So integrate 2x kita akan jadi apa dia? Kita akan dapat x kuasa 2. Okay, selepas saya dia sebenarnya 2x kuasa 2 bahagi 2, tapi saya simplifykan terus, dapatlah e power of x kuasa 2 di sini. So inilah integrating factor kita. So dah dapat integrating factor. Okey, sepatutnya kalau kita tengok step ketiga kita tadi, dia kena multiply. Okey, saya shortkan terus di mana saya terus ubah. Kita tahu dia dengan cara ubah terus raw y equal to integrate of raw q x dx. Maksudnya kita darabkan integrating factor dengan y belah kiri, yang belah kanan integrate of integrating factor darabkan dengan q x kita. So tak payahlah kamu ubah-ubah step 3 ke 4 tadi macam mana. Ini saya terus gabungkan step 3 dan ke 4. Terus shortcut terus. Jadikan macam di sini. So integrate of raw kita tadi adalah e x kuasa 2. Belah kanan kita pula apa dia? 2. Yang qx tadi adalah 2x dx. Okey, itu ingat dah dapat integrating factor, senang saja kita gabung step 3 4. Integrating factor darab dengan y untuk left side, for the right side we multiply with a qx. Integrating raw multiply with a qx kita. So di sini kita kenalah integrate. Macam mana nak integrate di sini agak-agaknya dah belajar integration. Okey, saya tulis kat sebelah tepi. Yang di sini kita kena guna untuk integrate tu, kita kena guna integration by substitution, di mana kita let u x kuasa 2
Differentiate U, kita akan dapat 2x dx. Okay, ni dah belajar kita punya integrating factor, integration sepatutnya tahu. So row y ni tadi apa dia, kita kena tulis saya kena tulis row kita tadi adalah e x kuasa 2. Tulis supaya kita tahu apa row kita. Yang sekarang kita hanya fokus integrate kita. So integrate ni guna U substitution. So untuk integrate e x kuasa 2 2x dx guna U substitution, kita akan dapat integrate of EU 2x dx ni adalah our du. So integrate EU, kita akan dapat EU kembali. Dan bila integration by substitution, kita kena substitute balik U kita. U kita adalah E x kuasa 2 tambah constant. So dah dapat integration ni, masuklah dalam kita punya yang tadi, E x kuasa 2y equal to integrate of, integrate ni kita dah integrate kan. Integrate ni adalah E x kuasa 2 tambah C. Dan macam saya kata, kita nak jadikan dia y sahaja. So jadikan y equal to, bawa ke sebelah jadilah 1 over E x kuasa 2 multiply with E x kuasa 2 tambah C. Dan di mana jawapan last kita akan jadi apa? Kita boleh nak tinggalkan macam ni boleh. Kalau saya simplifykan lagi. Tak muat sekejap Okey, saya buka kat page baru terus. Saya simplifykan, jawapan last kita akan jadi, saya pindahkan tadi saya tulis balik dulu tadi yang page sebelum ni, y equal to 1 over E x kuasa 2 darabkan dengan E x kuasa 2 tambah C. So kita bersimplifykan E x kuasa 2 darab dengan 1 per E x kuasa 2, kita akan dapat 1 sahaja. C ni adalah C over E x power of 2 ataupun dia adalah 1 plus C E negatif x kuasa 2. So inilah jawapan last kita. Okay, itu adalah jawapan untuk soalan tadi. Okay, kita pergilah another example. Okay, solve the equation negative 2 dy dx tolak minus 4y equal to x with initial condition. Kali ni soalan dia bagi initial condition. Okay, initial condition kita belajar tahu macam mana nak buat. Di mana bila x kosong, y kita equal to 1. Okay, kita solve teruslah Okay, ingat apa-apa nak jawab soalan kita, jadikan dia dy over dx dulu. So dy dx ni kita akan jadi apa dia? So akan jadi tambah 2y. Kenapa saya dapat tambah 2y? Negative 4 divided by negative 2, we get positive 2. Yang belah kanan ni adalah dapat negative 1 over 2x. Okay, so kita integrate lah sahaja. Ini dah dapat. Kita identify what is our px, what is our qx, kita identify. So px kita adalah 2 sahaja, manakala yang belah kanan kita qx kita negative 1 over 2x. Okay, dah dapat px qx. Step kedua kita cari raw kita ataupun integrating factor, di mana formula adalah E integrate of px dx. Apa px kita tadi adalah 2. So integrate 2, kita akan jadi apa dia? E 2x. Okay, inilah raw kita. Itu saja yang kita kena buat. Manakala step ketiga saya gabungkan dengan step keempat, darabkan raw kita dengan y untuk belah kiri, belah kanan integrate raw qx, di mana raw kita adalah E 2x, y equal to raw qx ni, integrate of raw E 2x multiply with the qx. Qx is a negative 1 over 2 x dx. Okay, saya nak nampak senang, saya keluarkan coefficient lah supaya kita boleh nampak. Integrate of E 2x darabkan dengan x dx. Okay, sekarang masalahnya integrate E 2x dengan x ni. Apa integration yang kita nak kena pakai? Kita kena integrate by
part. Kenapa by part? Sebab kita ada dua produk, sepatutnya dah tahu Okay, saya tulis balik yang kita nak cari integration tadi, integrate of x e 2x dx. Saya tulis tukar depan dia x dia. So macam mana kena guna by part? Satu u, kita kena let u and dv. U kita apa dia? X. dv kita apa dia? E 2x dx. So differentiate u akan dapat 1 dx. Integrate v e 2x over 2. Okay, masukkan dalam formula by part. So integrate of x e 2x, by part ni formula apa dia? uv minus integrate du. So u x e 2x over 2 uv minus integrate v e 2x over 2 dx. Okay, saya susun balik 1 over 2 x e 2x tolak 1 over 2. Saya keluarkan koefisien dia. So yang tinggal adalah e 2x. Integrate e 2x akan jadi apa? Dapatlah e 2x balik over 2 tambah c. So ini adalah integration kita. So kita ni boleh simplifykan lagi, tapi dapat negatif 1/4 So kita tengok tadi, kita punya raw y tadi adalah e 2x y equal to integrate di sini. So integrate di sini adalah jawapan dia. Maaf, dia ada depan dia ada koefisien yang tadi kita tengok balik. E 2xy ada koefisien negative half. So darabkan dengan negative half di depan dia. Kita akan darabkan dengan negative half of our integration. X e 2x ni adalah hasil darab 1 over 2 x e 2x tolak 1 over 4 e 2x tambah c. Tambah c kat luar boleh, tambah c kat dalam pun boleh. Cuma kalau saya buat c kat luar, okay, tambah c. Kalau c kat luar ni tak sama dengan c di sini Okay, saya tukarlah tambah, takut kamu confused. Sebab kenapa saya kata tak beza? Sebab yang kalau c di dalam dia kena darab dengan 1/2. Kalau c luar maksudnya dia tak ada darab dengan c yang luar ni dah hasil darab dengan 1/2. Yang dalam dia kosong, tak darab lagi. So terpulang sama saja nilai dia. Nilai dia akan berbeza, tapi kamu akan tengok kalau boleh letaklah c di luar terus. Senang kita nak tengok. So kalau saya nak y sahaja, dia adalah dengan cara 1 over e 2x multiply, saya simplifykan terus, darabkan, dapatlah tolak 1/4 x e 2x tambah 1/8 e 2x tambah c. So itu yang kita dapat. Ingat c ni sebenarnya kita tahu c ni kalau di dalam dia tidak ada, belum darab lagi dengan 1/2. Tapi kalau c yang di luar dia dah darab dengan negatif 1/2 di sini. Okey, so saya terus jadikan c kat luar terus. So y kita adalah di sini, dan kita boleh guna initial condition kita. Dia bagi when x equal to 0, y kita adalah equal to 1. Gantikanlah dalam equation kita. y1 1 over e0. Okey, ini negatif 1 over 4 0 e0 plus 1 over 8 e0 plus c. Okay, E0 1, 1 ni kosong habis, kosong, so tinggal 1 equal to 1 over 8 plus C. Dan di mana C kita adalah bawa 1/8 ke sebelah, maka C dapatlah 7/8. Dan ingat, dah dapat C 7/8 tu, masuk balik dalam equation kita tadi, Y equal to 1 over E 2x, betul kan? E2x masuk balik kat sini. Okey, 1 over E2x multiply with 1 over E2x multiply with
1 negative 1 over 4 E 1 over 4 X E 2X plus 1 over 8 E 2X, dan C kita tadi dapat tambah berapa? Tambah 7 per 8. Tambah 7 per 7 per 8. So inilah jawapan untuk soalan kedua kita. Okay, so itu sahaja untuk video kali ini. Okay, stay tuned for the next video.